Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Alamul Akhir. Al-Alamul Akhir, alam akhirat, yang kita sudah pun sampai ke Al-Hashru, sampai ke Mahsyar. Dalam perbincangan kita yang lepas, kita sudah sampai ke Al-Mahsyar. Jadi insya-Allah perbincangan kita ini, kita masih lagi dalam keadaan di Mahsyar, bagaimana huru-hara yang telah kita lihat. Dan kita akan tengok siapakah orang yang mendapat keamanan, keselamatan di mahsyar, dan sebaliknya orang yang mendapat kesusahan ataupun kecelakaan di sana. Yang pertama sekali, tentang mahsyar, kita dah bincang dalam CD yang lepas keadaan-keadaannya. Kemudian dia punya keadaan, cara Allah Ta'ala nak kumpulkan yang hidupnya, yang sudah mati lamanya. Sambungan kita di sini iaitulah Nabi SAW fi ardil mahsyar. Bagaimana keadaan Nabi kita Muhammad SAW di bumi perhimpunan itu. Dalam hadis sabda Nabi SAW, "Idza kana yaumul qiyamah," pada hari kiamat nanti, kuntu, kata Nabi SAW, imam an-nabiyyin, aku menjadi ketua imam kepada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, dan sebagai khatib mereka, wa sahibu syafa'ati, ketua yang memberi syafaat, pertolongan. Nabi kata ghaira fakhr, tanpa sombong, tidak. Memang Nabi tidak sombong, tapi dia cerita jawatan dia dan dia tidak sombong. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. Dan dalam hadis lain, Nabi kita SAW beritahu, "Ana sayyid waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra." Akulah penghulu anak Adam pada hari kiamat tanpa sombong. Wa biyadi liwa'ul hamdi yaumal qiyamah, dan di tangan aku ada panji-panji kemuliaan, kepujian, wala fakhra. Setiap kali Nabi sebut jawatan dia, dia kata la fakhra, bukan nak sombong, tapi itu jawatan. Wa ma min nabiyyin yauma idzin illa faman Adam faman siwahu illa tahta liwa'i. Allahu akbar. Bermula daripada Nabi Adam dan orang-orang lain selepas daripada Adam, semuanya duduk di bawah panji-panjiku, dan akulah orang yang pertama terkeluar daripada bumi, wala fakhra. Hadis ini sekali lagi daripada Tirmizi dan juga Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Kemudian keadaan manusia di mahsyar berbeza-beza. Kebanyakan manusianya bagaimana keadaan? Sebagaimana kata Nabi SAW, "Ya ayuhan nas, innakum mahsyuruna ila Allah hufatan uratan ghurlan." Wahai manusia, kamu semua dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala hufatan, berkaki ayam. Hufah, tidak berkaki ayam, tak ada selipar, urah, tidak berpakaian, telanjang. Ghurlan, lelaki-laki tak sunat. Summa qara'a, kemudian Nabi kita SAW baca ayat Al-Quran, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, wa'dan 'alaina, inna kunna fa'ilin." Surah Al-Anbiya ayat 104. Sebagaimana kami mula dulu, begitulah kami kembalikan kamu. Mana kita lahir daripada perut mak dulu, tanpa pakaian, tanpa selipar, orang laki-laki tak sunat, begitulah Allah Ta'ala bangkitkan di akhirat esok. Kama bada'na awwal khalqin nu'iduhu, kami kembalikan kamu seperti asal. Cuma saiz dia taklah jadi baby semula, tapi jadi orang tua, cuma gaya dia gaya baby. Allahu akbar. Hadis ini muttafaqun alaih. Dan daripada Abu Sa'id Al-Khudri dia kata, "Innal mayyit, sesungguhnya seorang mayat itu yub'atsu fi thiyabihi, akan dibangkit dengan pakaian dia yang dia mati padanya." Jadi ulama hadis berbincang di sini bagaimana ada pakaian.
Ada yang mengatakan itu untuk orang-orang yang mati syahid, syuhada akan dibangkitkan dengan pakaian yang koyok-koyok. Setelah mereka dipukul, ditembak, dibunuh, dengan pakaian darah-darah, mereka akan bangkit di akhirat. Orang yang mati dalam keadaan berihram, dia mati tengah pakai ihram, maka mereka dibangkitkan di akhirat esok dalam keadaan berihram, dan mereka, Nabi kata, yulabun, mereka bertalbiyah. Masya Allah, tabarakallah. Ada ulama mengatakan asyab di sini dengan makna al-a'mal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba itu akan dibangkit mengikut apa yang dia mati. Dia mati dalam keadaan mana? Dia mati dalam keadaan beriman, alhamdulillah. Dia mati dalam keadaan beramal soleh, alhamdulillah. Dia mati tengah maksiat, na'udzubillah. Mana dia dibangkitkan mengikut apa yang dia mati di atas landasan apa? Kerana itulah para jemaah sekalian, kita diminta, Nabi SAW menyebut, hendaklah kita laqinu mautakum, la ilaha illallah. Hendaklah kamu ajar orang yang nak mati di kalangan kamu, ajar la ilaha illallah. Kenapa? Sebab Nabi kata apa? Siapa di akhir ucapannya la ilaha illallah, dakhalal jannah. Orang itu masuk syurga. InsyaAllah, Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Jadi bila bangkit dalam keadaan telanjang, Sayyidah Aisyah, ibu kita, sangat prihatin dia dalam masalah aurat. Dia kata, ya Rasulullah, an-nisa war rijalu jami'an. Laki-laki, perempuan duduk sekali. Bercampur gaul di sana. Yanzuru ba'dhum ila, orang tu tengok mu ni, tengok aku. Ya Allah, malunya Aisyah kata. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzur. Keadaan huru-hara itu tak ada siapa nak tengok mu aku. Masing-masing ya firru, masing-masing nak lari, membawa diri. Orang tengah takut tak sempat nak tengok. Mana kalau tengah takut ni boleh tengok lagi aurat orang, itu kira masalah besar lah dia tu kan. Kerana itu orang duduk pertikaian. Dia kata tak boleh bercampur laki-laki perempuan. Kenapa dekat Kaabah boleh bercampur? Masya Allah, tabarakallah. Kan dalam masjid kita kena ada sekatan laki-laki ni, perempuan. Asalnya tak ada pun langsir-langsir sekatan zaman Nabi. Tapi oleh kerana zaman kita ni orang rusak fitrah dah, suka nak tengok orang, maka kita buatlah langsir kan. Dia dekat Kaabah, kenapa tidak diasingkan? Para jemaah sekalian, kita kena ingat, kita ni dalam keadaan pakai ihram, tawaf Baitullahil Haram. Sepatutnya waktu tu jiwa sudah jiwa kemalaikatan, bukan jiwa kesyaitanan. Jadi patut masa tu orang tak tengok mu aku dah, tidak nak cuik mu aku. Kita berjalan khusyuk pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak uji. Baik kalau ada lagi orang yang duduk main nak tengok orang perempuan di saat itu, kita kata itu manusia yang sudah rusak fitrah, manusia yang perlu kepada satu tarbiyah yang lain pula. Masya Allah. Keadaan manusia di akhirat syiddat al-faza', sangat-sangat terkejut. Dan dalam hadis yang lain kita dah sebut, mereka duduk dalam keadaan berpeluh di akhirat. Ada orang yang peluh sampai ke betis, ada yang lutut, ada sampai ke tengkuk, ada orang yang tenggelam dalam peluhnya, wal'iyazbillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada halul mu'minina fi dzalikal yaum. Bagaimana keadaan orang mukmin pada hari tersebut? Allahu akbar. Di dalam suratul Anbiya ayat 103, Allah kata, la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Allahu akbar. La yahzunuhum, tidak duka cita, suruh hara pada hari tersebut bagi orang yang beriman, tak ada. Relax yang mereka, Masya Allah, tabarakallah, dan malaikat menyambut mereka. Hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Selamat datang. Inilah hari yang dijanjikan. Hari kebahagiaan, hari kesenangan. Masya Allah, tabarakallah. Allahu akbar. Kita dah baca dalam ayat-ayat lepas suratul Insan. Sebab apa mereka aman? Sebab waktu di dunia dia sudah takut kepada Allah, maka di akhirat mereka aman. InsyaAllah, dalam hadis yang kita baca, hadis yang diriwayat oleh Abu Nuaim, Allah SWT berfirman dalam hadis kursi, dia kata, aku tak kumpul dua kali aman kepada hamba aku dan dua kali takut pada seorang hamba. Maknanya kalau dia rasa aman di dunia, takut di akhirat. Kalau di akhirat, di dunia dia takut pada Allah Ta'ala, dia aman pada hari kiamat.
Maka para jemaah sekalian, biarlah kita jadi di antara orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita aman di akhirat, insya-Allah. Bagaimanakah cara Allah SWT nak kumpul orang kafir? Na'udzubillah. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Allahu akbar. Nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim. Allah kata, aku kumpulkan orang kafir pada hari kiamat di atas, berjalan di atas muka mereka. Buta, tuli, bisu. Allah, la haula wala quwata illa billah. Orang mari tanya, hadis Anas, seorang laki-laki bila dengar ayat ini dia tanya, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, bagaimana Allah Ta'ala nak kumpul orang kafir berjalan di atas muka pada hari kiamat? Qala sallallahu alaihi wasallam, alaysa alladhi amshahu ala ar-rijlaini fid dunya qadiran ala an yamshihi ala wajhi yaumal qiyamah. Bukankah Allah SWT yang telah berkuasa menjadikan manusia ini berjalan di atas kaki atas dunia? Allah itulah juga yang berkuasa untuk menjadikan manusia berjalan di atas muka pada hari kiamat. Kita jangan duk pertikai, yang kita buat persiapannya supaya kita berjalan di atas kaki dalam keadaan aminin, mutmainin, insya-Allah. Jadi orang kafir dia akan berjalan dalam keadaan berjalan atas muka dia. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Dan kami halau orang kafir itu ke neraka jahanam wirda, di itashan, dalam keadaan dahaga yang sangat-sangat. Allahu akbar. Hadis yang pertama tadi hadis Anas yang orang tanya Nabi tadi, diriwayat oleh muttafaqun alaih. Jadi wirda dalam keadaan dahaga. Ya, jadi kalau kita pun itu gambaran-gambaran yang Allah Ta'ala sebut tentang orang kafir. Orang beriman bangun aman, yang kafir dalam keadaan dahaga berjalan atas muka. Siapakah orang yang pertama diberi pakaian pada hari kiamat? Masya Allah, tabarakallah. Kita ini menarik para jemaah sekalian sebab dia fakta satu-satu hijau dianya Quran, hadis. Tak payah cakap banyak. Ini perkara-perkara di akhirat ni perkara yang gaib. Dia panggil al-imanu bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman dengan benda gaib. Jadi benda-benda gaib tak boleh kita ambil daripada orang. Kita kena ambil daripada Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ia bersifat wahyu. Jadi inilah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hei manusia," tadi dalam hadis tadi, "kamu akan dikumpul dalam keadaan telanjang, tak ada selipar. Ala wa inna awwalan nasi yuksa yaumal qiyamati Ibrahim." Masya-Allah, tabarakallah. Orang pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat nanti Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim orang pertama dapat pakaian. Jadi itu dia panggil pakaian kemuliaan kepada datuk kita Ibrahim, millata abikum Ibrahim. Orang tanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sayyidu waladi Adam, wallahu alam, boleh jadi dia bangkit itu sudah berpakaian, itu kuasa Allah Taala. Yang penting Nabi tak sebut. Dia sebut Ibrahim orang yang pertama diberi pakaian. Awwal man yud'a yaumal qiyam, orang yang pertama dipanggil pada hari kiamat siapa? Jawabnya Adam. Tok kita Nabi Adam alaihissalam. Allahu akbar. Nabi Adam panggil. Fatara azuriyatahu. Maka anak cucu dia tengok, oh datuk kita sudah bangkit. Faqala hadza abukum Adam. Orang tanya, ni tok kamu, ni tok Adam. Fayaqul labbaika wa sa'daik. Dia jawab, ya saya Adam. Fayaqul akhrij ba'sa jahannam min zuriyatik. Hei Adam, keluarkan orang-orang yang akan dicampak dalam neraka Jahannam di kalangan zuriatmu. Fayaqul ya Rabbi kam ukhrij. Berapa saya nak keluarkan? Saya tak tahu. Allah kata apa? Kamu keluarkan setiap 100 orang 99 dicampak neraka Jahannam. Wal iyazubillah. Faqalu ya Rasulullah. Sahabat-sahabat terkejut, ya Rasulullah, siapalah seorang itu nak lepas? Macam mana kita ni? Nabi kata, inna ummati fil umam. Umat aku dengan nak banding dengan umat lain, kasya'atil bayda fi thawril aswad. Seperti selai bulu yang putih di atas belakang lembu yang hitam. Selai bulu yang putih di atas belakang lembu yang hitam.
Jadi itu dia panggil sikitnya bilangan kita. Ada riwayat Nabi kata daripada Ya'juj wa Ma'juj berapa ramai mereka nak banding dengan bilangan manusia. Jadi kita kata insya-Allah semoga Allah Taala pilih kita termasuk di kalangan orang yang seorang daripada 1000 yang dibawa ke syurga itu insya-Allah. Hadis ini juga riwayat oleh Imam Bukhari. Dan sekarang ni saya tak hurai panjang para jemaah sekalian sebab perjalanan kita sangat jauh. Kitab kita ni tebal lagi ni insya-Allah. Amal ini penting. Setelah kita dengar huru-hara yang begitu besar, yang sangat menakutkan kita, apakah amalan-amalan? Dalam bahasa motivasi, apakah tip? Amalan ataupun tip tukhaffif yang boleh meringankan kesusahan di saat kita duduk di mahsyar. Apakah tipnya? InsyaAllah. Di antara yang pertama, hadis Nabi SAW menyebut sab'atun yuzilluhumullah fi zillihim. 7 golongan orang yang boleh duduk di bawah bayangan Allah Ta'ala di mahsyar. Ketika matahari dekat dengan kepala, orang ini duduk di bawah bayangan. Tanda tuan-tuan. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang membesar dalam keadaan beribadat kepada Allah. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hati dia terikat dengan masjid. Keluar nak pergi pula. Ni, waktu tak boleh pergi masjid kerana PKP ni. Sedih sangat-sangat dia. Tapi insya-Allah pahala dia dapat. Kerana dia hati dia sudah terikat dengan masjid dan memang kebiasaan dia ke masjid. Yang keempat, 2 orang laki-laki yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah. Bukan kerana projek, bukan kerana pangkat. Demikian jugalah perempuan sama-sama dia. Dan suami isteri berkasih sayang kerana Allah. Bukan kerana nafsu semata-mata. Yang kelima, orang laki-laki yang digoda oleh perempuan yang cantik, yang mempunyai kedudukan. Tapi dia kata, inni akhafullah. Aku tak mau. Aku takut ke Tuhan. Kata dia ulama hadis sama jugalah. Kalau perempuan digoda oleh laki-laki, dia kata inni akhafullah. Aku takut pada Allah, orang ini selamat. Yang keenam, seorang yang beri sedekah secara sembunyi rahsia. Sehingga tangan kiri tak tahu, dia sedekah tangan kanan. Isu sedekah rahsia tak rahsia ni, boleh tak kita war-warkan sedekah? Saya dah bincang panjang dalam tajuk yang lain. Para jemaah boleh tengok dalam kuliah kita di bawah tajuk kelebihan sedekah. Di sana ana bahaskan tentang in tubdus sadaqat fa ni'mahi. Kalau kamu zahirkan sedekah, baik. Wa in tukhfuha, kalau kamu rahsiakan, itu lebih baik. Yang pentingnya dua-dua tu baik. Cuma ada halah keadaan-keadaan tertentu. Elok kita buat secara sembunyi dan juga kalau kita buat zahir menimbulkan fitnah, maka kita secara sembunyi. Jadi sekarang ni kita kena pilih lah. Kan, kadang-kadang bila kita war-warkan terlalu tinggi darjat dengan live videonya, dengan apa, maka satu dunia akan bangkit menentang kita, maka itu menimbulkan fitnah. Ya baik kita rahsia-rahsiakan. Nah, cuma kita beritahu kepada orang-orang yang nak beri infak itu. Tapi kalau buat letak kepada video umum, netizen akan mengamuk, timbullah pro dan kontra, macam-macam kata, maka kita mengatakan ada tempat itu. Jadi saya tak hurai sini panjang. Yang keenam, seorang yang menyebut nama Allah Ta'ala, berzikir dalam keadaan dia keseorangan. Bukan berzikir ramai-ramai, melompat, tidak. Zakarallaha khalian, fafadat aynah, kemudian mengalir air mata dia. Masya Allah, tabarakallah. Ini 7 golongan. Hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari. Ada buku yang ditulis oleh guru saya, Syekh Atiyah, ditulis Tahta Zilali Arsyir Rahman. Menarik, buku ni kecil. InsyaAllah saat ada masa, kita baca. Kita detailkan lagi. Kemudian Al-Imam As-Sakhawi kumpul satu kitab, nama dia orang-orang yang boleh duduk di bawah naungan aras pada hari kiamat. Bukan setakat 7 ni je. Dia kumpul lagi hadis-hadis, banyak lagi kumpulan-kumpulan lain yang boleh duduk di sana, insya-Allah. Di antaranya kumpulan yang besar, iaitulah orang yang berkasih sayang kerana Allah. Pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala panggil, Ainal mutahabbuna bijalali, di manakah orang yang berkasih sayang kerana aku? Al-yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Pada hari ini aku bayangkan mereka di bawah bayanganku, yakni bayangan aras,
pada hari yang tidak ada bayangan pada hari itu. Masya Allah, tabarakallah, hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. Baik. Yang ke-8, at-tajir. Orang-orang peniaga-peniaga yang memberi kelonggaran kepada orang-orang yang susah ataupun dia lepaskan hutang. Contohnya, ini musim-musim kita macam ni, musim Covid ni kan. Alhamdulillah saya tengok ada perkembangan baik. Ramai dah. Yang kerajaan satulah, yang masyarakat biasa pun dia kata oleh kerana kita ni PKP, tak boleh keluar kedai, tak boleh buka, jadi tak payah bayar sewa. Kita kata ini nikmat. Di antaranya orang susah. Kata Nabi SAW, man anzara mu'siran. Siapa dia beri tangguh kepada orang yang susah. Orang ni berhutang dengan kita, dia tak mampu nak bayar, kita tangguhkan. Tak apalah. PKP mari ni tak payah bayar 3 bulan, nanti bayar tahun depan. Au wada'anhu, ataupun zakah je lah. Kamu nak makan pun susah, nak bayar hutang lagi. Allah kata, azallahullah. Nabi SAW kata, azallahullahu yaumal qiyamah. Allah Ta'ala akan bayangkan duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Masya Allah, tabarakallah. Yang ke-9, alladhi yuyassir alal mu'sir. Orang yang meringankan, menyenangkan orang-orang yang susah. Masya Allah, tabarakallah. Dia lebih kurang yang tadi juga. Yang tadi peniaga. Orang buta dengan dia. Yang ni secara umumnya kita, siapa-siapa yang Allah Ta'ala beri kepada dia harta. Allah Ta'ala beri kepada harta, dia tengok orang susah, dia pergi bantu. Kita kata ini di antara orang yang boleh duduk di bawah bayangan, dilepaskan kesusahan pada hari kiamat nanti. Masya Allah, tabarakallah. Yang ke-10, alladhi yas'a bihajati akhi. Orang yang berusaha untuk menyelesaikan keperluan saudara dia. Masya Allah, tabarakallah. Dalam hadis yang diriwayat Muslim, Nabi kata apa? Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Siapa yang melepaskan kesusahan seorang muslim dalam dunia ini, Allah Ta'ala akan lepaskan kesusahan dia di akhirat. Siapa mempermudahkan ke atas orang yang susah, Allah Ta'ala permudahkan urusan dia di akhirat. Wa man satara musliman satarahullah. Siapa dia tutup keaiban seorang muslim, Allah Ta'ala akan tutup keaiban dia di dunia dan di akhirat. Wallah fi aunil abdi, ma kana al-audu fi auni akhi. Allah Ta'ala sentiasa memberi pertolongan kepada hambanya selagi hambanya membantu orang lain. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya mengatakan para jemaah sekalian, kita orang awam, seorang diri ataupun bersama dengan kumpulan NGO ataupun pegawai-pegawai kerajaan yang terlibat dengan kebajikan, kita kata kita permudahkan urusan orang Islam, Allah Ta'ala permudahkan urusan kita di akhirat esok. Kita sembunyikan rahsia orang, Allah Ta'ala sembunyikan rahsia kita di akhirat esok, insya-Allah Ta'ala. Kita bantu orang susah, Allah Ta'ala akan bantu kita di akhirat. Yang penting kita takafu, pulangan kita jangan fikir, tadinya kita fikir pulangan akhirat, pulangan antara dunia yang kecil ya tuan-tuan. Nah, orang bayar, orang puji, orang buat poster pujian, itu orang Kelantan kata bagi halus belaka tu, bagi kecil. Hak besar tu di akhirat esok, insya-Allah. Maka kita usahalah. Jadi hari ni saya tengok sahabat-sahabat kita ni dia buat bandingan. Kenapalah pusat-pusat zakat, pegawai-pegawai kebajikan susah sangat nak meluluskan satu-satu bantuan kepada orang miskin. Kita kata mereka ada prosedur yang tersendiri, cara tersendiri. Kita yang NGO ni, kita cara kita senang. Saya ketua NGO, saya boleh lulus hari itu juga. Tengok orang ni susah, bajet ada, lulus ya. Tak payah masuk mesyuarat, tak payah pergi tanya khabar. Kalau kita tersalah bui pun, orang tak ada orang nak audit kita sendiri juru audit kan. Maka berbezalah. Maknanya orang NGO ni boleh segera lulus, dan kalau orang tak cukup syarat pun, bukan warga negara Malaysia ke, tak ada IC ke, IC merah ke, IC kelabu ke, boleh je kita lulus sebab itu kita punya. Maka para jemaah sekalian, tak payahlah duk kecam-kecam sana sini. Kita kata kita dua-dua ni ada kelebihan masing-masing, NGO dengan kelebihan dia. Dan kalau kita rasa kita kerajaan tak boleh nak bantu sebab prosedur perundangan dan sebagainya susah nak tolong orang ni, tak cukup syarat, kita masuk ke NGO, panggil NGO kita kerjasama. Jadi tak payahlah
Kita duk sibuk, duk marah kau ustaz tu, marah kau orang ni, marah kelak tak perlu. Masing-masing ada fastabiqul khairat, masing-masing buat kebajikan. Kita kata yang seorang dua kita jumpa jejak kasih ni kita tolong. Oh, hak rasmi ni sudah ribu-ribu mereka tolong. Kita tak besar-besarkan pula. Duk nampak seorang ni ada masalah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada yang ke-11, al-adilun. Orang yang berlaku adil di atas dunia ni. Tak kira lah pemimpin ke siapa, dia kata adil dalam semua perkara. Bapa kena berlaku adil pada anak-anak. Jangan buat duit ni tak bagi, kan? Suami kena berlaku adil kepada isteri-isteri. Kalau isteri dia ramai lah. Ni kalau musim PKP ni saya tak tahu macam mana dia nak berlaku adil. Kalau rumah sebelah-sebelah tak apa. Ni ada setengah ni sembunyi-sembunyi ni. Sebab itulah awal-awal berlaku KP dulu orang tanya, macam manalah agaknya orang yang ada 2-3 rumah secara rahsia. Nak pergi, yang nombor satu ni tahu. Tak pergi, keadilan di mana? Allahu Akbar. Kita kata Allah Ta'ala bantu mereka. Jangan duduk masuk campur hal orang. Kita yang penakut ni duduk diam-diam, ya kan? Allah kata apa? Innal muqsitina indallah ana manabira min nur. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang adil di dunia dulu, pada hari akhirat esok Allah Ta'ala letak di atas mimbar, di atas dalam cahaya. Masya Allah, tabarakallah. Siapa dia? Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wullu. Orang yang adil dalam hukuman mereka, orang yang adil kepada keluarga mereka, orang yang adil kepada orang-orang di bawah jagaan dia. Tak kiralah kita ni pegawai, ada kuli, ada staf kita berlaku adil. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Yang ke-12, al-kazimun al-ghaiz, orang yang boleh menahan marah. Kita manusia ni sifat marah tu ada. Kalau tak ada sifat marah, kita tak jadi manusia lah pula. Cuma bagaimana kita nak tahan marah. Jangan duk marah tak tahu kalu, kan. Sebab itulah Imam Ghazali kata, marah tu ada tempat dia. Siapa dia marah pada tempat yang tak patut marah, itu orang bodoh nama dia. Kita ni memikir, kadang-kadang benda kecil, orang marah, melenting, terakak cuping telinga, itu orang bodoh nama dia. Tapi kalau tempat yang patut kita marah, anak tak solat ke, isteri tak utuh aurat ke, anak kita duduk berderak ikut si ke, berderak tu orang Kelantan kata, maknanya duduk melilau, melepok ikut si, kita tak marah, itu orang penakut nama dia. Jadi kita ni duduk di antara dua persimpangan. Penakut atau bodoh. Nak jadi orang cerdik lah, jalan ke tugas marah. Kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kazama ghaizan wa huwa yaqdir an yunfidha. Siapa dia boleh mengawal kemarahan dia, boleh tahan marah dan dia mampu untuk laksanakan kemarahan dia tu. Contohnya tengok muka ni kecil, aku tampar budak ni, tapi kita tak buat apa. Senyap. Sabar. Astaghfirullah. Da'ahu Allahu ala ru'usil khala'i yaumal qiyamah. Pada hari kiamat esok Allah panggil dia depan orang ramai. Ya fulan, ta'al. Hatta yukhayyiruh fi ayyil huril 'aini sya'. Allah kata, mau pilih bidadari mana yang kamu nak. Bidadari itu comel belaka, tuan-tuan. Tak ada tai hidung, tak ada tai telinga, tak ada ingoh, tak ada apa-apa. Tapi Allah suruh pilih lagi, mu nak mana. Macam Masya Allah, kelebihan yang besar. Hadis ini dikeluar oleh Imam At-Tirmizi. Masya Allah, tabarakallah. Di antara orang yang selamat lagi pada di mahsyar, al-muazzinun, iaitulah muazzin, tukar azan. Dengar ni, tukar azan, sabarlah. Walaupun pihak pejabat agama membenarkan muazzin, imam satu, imam dua, siap boleh pergi masjid. Kita kata alhamdulillah, di zaman PKP ni ramai pula orang nak jadi muazzin, ramai pula nak jadi imam, kan, kerana boleh pergi masjid. Orang muazzin, orang yang tukar azan, Masya Allah, kata Nabi, al-muazzinuna atwalu an-nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang yang juru azan ni orang yang jinjing apa ni? Tekok panjang tu. Tekok tinggi, bukan zarafah, tapi tekok dia tinggi pada hari kiamat nanti. Bukan lepek tekok tu macam tu dak. Ada hadis rawahu Muslim. Jadi tulul unuq jamal. Tekok panjang ni bukannya macam zarafah tu, jangan salah faham, kan. Tinggilah. Kalau kita nak beli baju hak dabah tebal apa boleh pakai ni kok tekak sini. Alah, macam-macam susah lah tekok pendek ni, kan. Daripada Abu Sa'id, dia kata kepada Abdul Rahman bin Sa'sa'ah, "Hei Abdul Rahman, aku tengok mu ni suka bela kambing di padang-padang pasir." Kata dia Abu Sa'id, "Kalau kamu jaga duk bela kambing kamu di tengah padang,
bila mari waktu solat, naklah kamu farfa' bin nida. Mu angkat suara kamu azan. Fa innahu la yasma' mada sautil muazzin. Tidak mendengar suara tukar azan itu jinnun wala insun, manusia, dan semua batu-batu yang mendengar illa syahidalahu yaumal qiyamah, semuanya mendisaksi untuk dia pada hari kiamat. Masya-Allah tabarakallah. Bahagus. Bahagianya tukar azan. Nah, lawan kuat. Yang ke-14, alladina yashibuna fil Islam, orang yang beruban dah dia dalam Islam. Maknanya tua dah umur dia, tapi dia istiqamah dengan Islam, istiqamah dengan ibadat, tidak buat maksiat, maka orang ini juga termasuk di kalangan orang-orang yang duduk dapat keamanan pada hari kiamat. Man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Siapa dia beruban dalam keadaan dia menjaga duduk di Islam, maka uban itu jadi cahaya pada hari kiamat. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Yang ke-15, al-mutawaddi'un, orang yang sentiasa berwudu. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Orang yang berwudu, ada cahaya di muka dia. Cahaya kaki dia, tangan dia bekas wudu. Maka pada hari kiamat nanti, Nabi SAW kena wa'ana faratukum alal haud, aku tunggu kamu di tepi kolam. Orang yang muka bercahaya, malaikat bawa. Silakan, dipersilakan Tuhan ke haud, ke kolam Nabi. Baginda Nabi SAW sedang menunggu kita di sana. Para jemaah sekalian, bukan semua orang yang berwudu, bukan semua orang yang salat dapat sampai ke haud, karena ada satu lagi hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, selagi akan ada di kalangan kamu akan dihalau daripada kolam aku, sebagaimana dihalaunya unta. Orang tanya, kenapa ya Rasulullah? Bila mereka ini dihalau, Nabi kata, ya Jibril, hazi ummati. Mereka itu umat aku tu. Muka dia bercahaya, ada wudu. Tangan kaki sudah cahaya kesan daripada wudu. Jibril repot pada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya Rasulullah, Tuhan tak tahu apa yang telah mereka lakukan selepas Nabi wafat. Ingat, hati-hati tuan-tuan. Orang yang melakukan kalau kita hari ini kita panggil melakukan penambahan, penggubahan kepada agama. Dalam bahasa agama, melakukan bid'ah, benda-benda yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini akan dihalau daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka itu ada kesan wudu. Wal iyaz billah. Hadis itu panjang. Yang ke-16 di antara orang yang selamat di akhirat esok, ahlul Quran. Masya Allah, tabarakallah. Yaji'u sahibul Quran yaumul qiyamah. Bila orang ni ahli Quran, orang yang baca Quran, orang yang beramal dengan Quran, orang yang hafal Quran ni mari pada hari kiamat, Quran jadi syafaat. Ya Rabbi hallihi. Ya Allah, perhiaskan dia. Hiaskan dia. Masya Allah, sehinggalah dia mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Jadi Quran, kan dua hadis Nabi kata, Al-Quran wasiyam. Quran dengan puasa akan memberi syafaat kepada orang yang melakukannya. Orang yang berpuasa, orang yang baca Quran, orang yang beramal dengan Quran, semuanya dapat kelebihan. Masya Allah, tabarakallah, hadis ini rawahu Tirmizi dan lain-lain lagi. Yang ke-17, orang al-muhsinun, orang yang baik-baik. Mana hadis? Tadi kita ambil hadis tadi, hadis Muslim tadi, siapa yang bantu orang Islam, Allah Ta'ala bantu dia. Yang ke-18, nasirud du'afa, orang yang membantu saudara-saudara dia yang lemah di dunia, maka Allah Ta'ala akan bantu dia di akhirat nanti insya-Allah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasara akhahu bi zahril ghaib nasarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang membantu saudaranya di sebalik tabir. Kita tahu orang ini susah, kita hantar mari bantuan. Kita beri pertolongan. Kita doakan mereka di sebalik tabir. Mana sebalik tabir itu tak payah cerita dengan Tuhan. Allah Ta'ala akan bantu dia di akhirat esok. Hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad. Inilah senarai pendek yang dapat saya ambil dalam buku kita ni, iaitulah 18 amalan-amalan. Kalau kita pecah secara detail mungkin naik kepada 20 lebih, tapi secara kasarnya 18 amalan yang boleh mendapat keamanan kita apabila berkumpul di mahsyar nanti insya-Allah. Ya Allah, jadikan kami termasuk di kalangan orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan aman, selamat di akhirat nanti. Ya Rabbal Alamin. Baiklah para jemaah sekalian, biasanya begitulah. Ada baik, ada buruk, ada pro, ada kontra.
Maka kita berpindah kepada kumpulan yang kedua, halal usah fi yaumil qiyamah. Halal usah, keadaan orang-orang maksiat, ahli maksiat pada hari kiamat. Ahli maksiat yang paling besar, kafir. Itu kita tak tepi dah. Itu tak masuk dalam kira-kira dah. Orang kafir ni orang habis. Orang panggil tak valid dah sebab dia kafir. Na'udzubillah. Yang kita nak bincang ni, al-usah, orang yang derhaka. Orang beriman, tapi maksiat. Yang pertama sekali, orang yang akan menerima kesusahan pada hari kiamat, mani'uz zakah, orang yang tidak keluar zakat. Di awal dulu kita dah bincang orang tak solat, itu besar sekali lah. Kan? Yang ni, mani'uz zakah, kata Nabi SAW, man atahu Allahu malan, siapa Allah Ta'ala beri kepada dia harta, tapi dia tak keluar zakat, maka harta dia tu dijadikan seperti syuja'an aqra, jadi macam ular yang kepala botak, yang mata dia merah. Allahu yutawwiqhu yaumil qiyamah, yang duk belit tuan dia pada hari kiamat. Na'udzubillah. Macam mana nak berjalan orang ini? Allahu akbar. Panjang lagi lah, hadis ni panjang, saya ambil ringkas je. Hadis ni dikeluar oleh Imam Bukhari. Yang kedua, orang yang susah di akhirat, al-mutakabbirun, orang yang sombong, orang yang takabur, semuanya orang ni susah. Yuhsyarul mutakabbiruna amsal az-zarr yaumal qiyamah. Orang yang sombong pada hari kiamat esok, Allah Ta'ala bangkitkan seperti zar. Zar ni panggil sigharun namli, semut yang kecil. Allah, semut kecil ni kita nampak apa? Duk merayak itu. Fi suwarir rijal, dalam bentuk orang. Orang tapi kecil-kecil. Yaghsyahumuz zullu min kulli makan. Mereka dihina di mana-mana tempat. Lalu kau ni orang pijak, lalu kau ni, Masya Allah, tabarakallah. Sombong atas dunia, Allah Ta'ala kecilkan dia di akhirat. Cuma ada hadis lain yang mengatakan, masuk dalam neraka, wal'iyazubi ahli neraka, besar-besar semua body dia, sebab senang malaikat nak pukul. Kita kata na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kita daripada neraka, ya Rab. Hadis ini dikeluar oleh Imam At-Tirmizi. Yang ketiga, zunub, dosa-dosa yang Allah Ta'ala tak nak bercakap dengan kalam rahmah kepada orang ini. Na'udzubillah. Kita tengok berapa ke dosa Allah Ta'ala tak nak tengok, tak nak bercakap dengan kumpulan ini. Yang pertama, al-ahbar wal-ruhban wal-ulama. Ahli-ahli ilmu, pendeta-pendeta, padri-padri dan ulama-ulama Islam ini yang menyembunyikan kebenaran. Allahu akbar. Dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim walahum azabun alim. Orang yang menyembunyikan ilmu, Allah kata apa? La yukallimullah, Allah Ta'ala tak bercakap dengan mereka. Kalam rahmat dia panggil. Wala yuzakkim, Allah Ta'ala tak akan bersihkan mereka. Itu dalam surah Al-Baqarah 174 dan dalam surah Ali Imran ayat 77 sama juga. Yang kedua, al-musbil, orang yang melabuhkan pakaian dia dalam keadaan sombong. Ini bahaya ni. Kan Nabi kata, mah tahtal ka'baini minal izani fa finnar. Siapa dia pakai kain dia bawah daripada buku lali, orang ni dalam neraka. Hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari. Cuma ulama bahas ini, dia kata al-musbil, orang yang melabuhkan dalam keadaan sombong, dalam keadaan maka orang itu kena. Yang ketiga, orang yang berjual beli, nak melariskan barang-barang dia bil halif al-kazib, dengan sumpah bohong, sumpah palsu, orang ini kena. Yang keempat, al-mannan, orang yang mengungkit pemberian. Kita beri pada orang, kita ungkit balik. Ini jaga. Masya Allah, tabarakallah. Dalam hadis ini keluar oleh Muslim, Nabi kata, salah satu la yukallimullah, 3 kumpulan ini Allah Ta'ala tak nak bercakap dengan mereka. Siapa dia? Allah Ta'ala, wala yanzuru ilaihim, Tuhan tak nak tengok pada mereka, yaumal qiyamah, wala yuzakki, Allah Ta'ala tak bersihkan mereka. Siapa dia? Jawab dia, al-musbil, orang yang melabuhkan pakaian dengan sombong, orang yang jual beli dia dengan sumpah bohong, dan orang yang mengungkit pemberian. Na'udzubillah. Yang kelima, al-bakhilu bilma, orang yang bakhil dengan air.
Dia ada lebihan air, tapi orang dahaga tak bagi. Ini orang ni nanti kau kena pada hari kiamat. Yang keenam, naqidul bai'ah. Orang yang membatalkan ikat setia. Dia ikat setia dengan ni, tiba-tiba dia lari. Ini orang ni bahaya. Sebahagian dalam hadis Nabi yang dikeluar oleh Imam Ahmad At-Tirmizi dan lain-lain. Yang ketujuh, asy-syaikhuz zani. Orang tua berzina. Tua dah. Pergi berzina buat apa? Sekarang ni orang tua rogol. Ini sama juga ni. Yang ke-8, al-malikul kazab. Pemimpin yang berbohong. Dia nak suruh orang puji, dia nak suruh apa, dia cakap bohong belaka. Ini juga bahaya. Yang ke-9, al-faqir al-mutakabbir. Orang miskin yang sombong. 3 kumpulan ni Nabi letak sekali dalam hadis. Nabi kata, salah satun la yukallimu Allah yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim. 3 kumpulan ni Tuhan tak bercakap, Tuhan tak tengok dengan dia, tengok dengan pandangan rahmatnya, dan Allah Ta'ala tak akan bersihkan mereka, bagi mereka azab yang dahsyat. Yang pertama, syaikhun zanin, orang tua berzina. Berzina buat apa? Sudah tua. Nak juga pergi kahwin lah, ramai lagi orang perempuan kan. Yang kedua, malikun kazab, raja yang bohong, pemimpin yang pembohong, berjanji tak tunai. Ini bahaya. Kita dah pemimpin, apa bohong lagi kan? Yang ketiga, a'il mustakbir. Orang sombong yang orang fakir yang sombong. Kalau orang kaya sombong lagi sebab dia kaya. Ni mun fakir, jalan selipar pun cabut sebelah. Nak sombong buat apa? Hadis ni dalam Muslim. Baik, kita pergi pada kategori yang keempat. Zunub, dosa-dosa yang Allah Ta'ala tak nak tengok dia. Tak nak tengok kepada hamba dia tu. Marah sangat. Yang pertama tadi, al-musbil, orang yang melabuhkan pakaian khuyala dalam keadaan sombong. Yang kedua, al-aquli walidayh, orang yang derhaka kepada dua ibu bapa. Yang ketiga, ini hati-hati. Al-mar'ah al-mutasyabbihatu birrijal, perempuan pakai pakaian laki-laki, laki-laki pakai pakaian perempuan, maka orang ni akan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Jangan hati-hati. Ni orang duk tular ni. Ada suami pakai baju bini, baju kelawar bini lah macam-macam. Kita kata ini perbuatan. Jangan, kalau nak gurau pun, jangan gurau tolu macam ni. Ada, bila benda yang ada larangan dalam syariat, jangan buat gurau main. Kita ni kadang-kadang duk main internet, anak-anak duk main pakai lecu kaya. Ini pun satu perbuatan tak bagus. Dulu bahasa jenis, nak jadi muka tua kan. Pihak tua-tua jadi tua. Ada ustaz-ustaz kita tegur, ada yang tak tegur, ada yang marah pada orang tegur, macam-macam. Kita kata biarlah. Orang nak tegur, tegur. Yang keempat dalam kumpulan ini, ad-dayus. Apa dia dayus? Suami yang tak boleh tegur isteri dia buat maksiat. Bapa tak boleh tegur anak buat maksiat. Semua ni termasuk di kalangan kumpulan yang Allah Ta'ala tak nak tengok dia. Yang kelima, man ata imra'atan fi duburiha. Suami yang melakukan liwat dengan isteri dia sendiri. Ini bahaya juga. Hadis ini dikeluar oleh Nasa'i. Baik, kita pergi kepada habis dah kategori tadi. Yang kelima, masuk pada tajuk besar. Yang kelima, dosa-dosa yang menyebabkan tuan dia kena kunci mulut. Akan dikekang mulut dia. Siapa dia? Iaitulah orang yang tak nak menyatakan kebenaran. Man su'ila an ilmin fakatamahu. Siapa dia ditanya ilmu, dia sembunyi, Allah Ta'ala akan kekang mulut dia pada hari kiamat dengan api neraka, wal'iyazubillah. Yang keenam, orang-orang yang akan bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala murka. Siapa dia kumpulan ni? Yang pertama, al-asriya al-muna'amun. Orang kaya-kaya yang sombong, dia buat nikmat, dia tak bagi kepada orang miskin, duduk main hak puak dia lah. Kan? Makanan, nak makan 3 orang, beli untuk 10 orang. Akhir kali habis campur dalam tong sampah belakang. Masya Allah. Yang kedua, orang-orang yang menipu. Pada hari kiamat Allah Ta'ala pacak bendera, dia panggil liwa'ul ghadir. Pacak bendera di atas kepala orang-orang yang menipu pada hari kiamat. Yang ketiga, al-ghali minal ghalimah, orang yang mencuri harta ghanimah. Harta kerajaan yang belum dibahagi, dia curi, maka orang ini termasuk di kalangan orang-orang yang akan menerima susah pada hari kiamat nanti. Yang keempat, ghasibil ard, orang yang merampas tanah orang. Alih batu. Yang kelima, alladhi yas'al, orang yang meminta-minta dengan orang sedangkan dia kaya. Ini hati-hati tuan-tuan. Kalau orang mari nak bagi sumbangan, tanya, maaflah saya ada dah ni.
Tiga kapit dah berani kan nak bagi saya terima. Oh, ramai lagi orang yang tak ada. Nah, ni dak. Pergi duk minta hari-hari dia sedangkan dia kaya. Kata Nabi SAW, man sa'ala walahu ma yughni. Siapa dia meminta-minta sedangkan dia kaya tak perlu minta. Ja'at. Dia datang pada hari kiamat, muka dia tak ada daging. Luruh lagi daging muka dia. Sebab apa? Sebab mereka ini tak malu muka di atas dunia. Maka di akhirat Allah gugurkan daging muka dia. Wal'iyazubillah. Hadis itu dikeluar oleh Imam Abu Daud dan lain-lain. Yang keenam, orang-orang yang tidak menjaga solat. Allahu Akbar. Hari ini Masya Allah, Tabarakallah. Kita tengok solat di rumah. Tapi nak jaga solat tak boleh juga. Kalau solat asar ni. Nah, ayahnya solat pukul 5:30. Mak dia solat pukul 6. Anak-anak solat pukul 7. Kita kata ini bala pustaka belaka. Kata Nabi SAW, man hafaza alaiha kanat lahu nur. Siapa dia jaga solat, Allah Ta'ala bagi cahaya pada hari kiamat esok. Siapa dia tak jaga solat, muka dia tak ada cahaya, tak ada ketenangan, dan mereka akan dibangkitkan di akhirat esok dengan Qarun, dengan Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Wal'iyazubillah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Yang ketujuh, al-mughtab wan namam. Orang yang mengumpat orang dan batu api. Ini juga masalah pada hari kiamat. Yang ke-8, zul wajhaini. Orang munafik dia panggil. Dua muka, talam dua muka. Cakap orang lain, cakap orang lain. La haula wala quwata illa billah. Yang ke-9, al-musawwirun. Orang yang buat gambar-gambar, patung-patung. Maka ini termasuk di kalangan orang yang akan susah di akhirat. Jadi dalam kumpulan yang kedua ni ada pecahan-pecahan banyak. Yang pertama tadi senang, kita buat 18 kan. Yang kedua ni tuan-tuan kira sendirilah. Setiap kluster dia tu ada apa ni yang kecil-kecil pula di bawah dia tu, masya-Allah tabarakallah. Itulah gambaran keadaan manusia pada hari kiamat. Ada orang yang dihisab dengan hisaban yasirah, ada orang yang terpaksa melalui jalan yang begitu sukar. Wal'iyazubillah. Allahu akbar. Kata sebagai perkata penutup, amalan kita di dunia ini yang akan menentukan masa depan kita di akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala letakkan kita di dalam amalan-amalan yang baik. Mudah-mudahan kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan hati yang sejahtera. Illa man atallaha biqalbin salim. Jadi para jemaah sekalian, dalam siri yang akan datang kita masuk kepada tajuk Nashrus Suhuf, menerima suratan amalan. Ya Allah, jadikan kami di kalangan orang yang terima surat amalan di sebelah kanannya, insya-Allah. Jadi setakat itulah perbincangan kita dalam kitab Al-Alamul Akhir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.